Apa hukum kita melaksanakan ibadah korban? Tuan-tuan sekalian, kita ulang balik nah. Kita ingat-ingat balik, hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut untuk laksanakan ibadah korban. Tuan-tuan tulis di ruang komen, sunat muakkad. Hukumnya adalah sunat muakkad bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang ada lebihan duit pada hari raya korban untuk laksanakan ibadah korban. Bagi mereka yang tidak mampu, maka hukum adalah harus. Ada setengah hukumnya adalah makruh, ada setengah hukumnya adalah haram. Baik, siapa golongan yang haram? Golongan yang haram ni, mereka ni tak ada duit dan mereka berhutang. Berhutang tu tuan-tuan sekalian, mereka tak nampak gaya mereka boleh bayar bila. Mereka pun tak nampak bayang untuk nak bayar, tak nampak jalan macam mana nak bayar hutang tersebut, disebabkan nak buat korban punya pasal. Jadi hukum adalah haram perbuatan tersebut. Jadi yang makruh ni macam mana tuan-tuan sekalian? Apabila seorang tersebut melaksanakan ibadah korban, dia melaksanakan ibadah korban dengan cara dia berhutang. Tapi dia boleh bayar. Hukum adalah makruh. Tuan-tuan sekalian. Baik, yang ketiga, kalau sekiranya dia nak buat korban, tapi duit dia ni ngam-ngam saja, cukup-cukup makan je tuan-tuan sekalian. Hutang pun tak bayar. Kalau sekiranya dia buat, tidak ada lebihan apa-apa, hukum adalah harus. Tapi kalau sekiranya orang tu, tuan-tuan sekalian, kebanyakan kita lah, yang mana ada lebihan duit, kalau sekiranya kita buat korban pun, masih lagi ada duit lagi, tuan-tuan sekalian, hukum adalah sunat muakkad untuk laksanakan ibadah korban, satu rumah seorang. Kalau sekiranya kita suami dan isteri dua-dua mampu belaka, dua-dua duit banyak, tuan-tuan sekalian, seorang melaksanakan ibadah korban sudah madai dah, maka gugur makruh tersebut. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu hukum. Baik, hukum yang kedua tuan-tuan sekalian, ni kita sentuh bab apa, suasana hari raya Aidul Adha. Baik, hukum yang kedua tuan-tuan sekalian tentang takbir. Baik, takbir ni bila kita sampai bila kita boleh takbir tuan-tuan sekalian? Baik, takbir ni untuk makluman tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita takbir bermula semalam lah, Yaumul Arafah, pada waktu subuh. Tuan-tuan sekalian, pada waktu subuh, habis sembahyang subuh itu terus kita takbir. Tuan-tuan sekalian, itu dinamakan takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni setelah mana kita selesai semayang, sama ada semayang sunat ataupun semayang fardu ataupun semayang mayat. Sampai bila tuan-tuan sekalian? Sampailah sebelum maghrib. Sampailah sebelum masuk maghrib. Itu orang kata takbir muqayyad. Takbir tu dia ada masa dia. Masa dia selepas semayang. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia tukar kepada takbir muqayyad, takbir mursal. Apa maksud takbir mursal? Dia tidak ada masa. Bermula bila? Bermula masuk maghrib semalam. Bila masuk maghrib semalam, sebelum semayang pun boleh kita takbir. Lepas semayang pun boleh kita takbir. Ataupun tuan-tuan sedang kita duduk rehat sat, lepas tu nak takbir. Lepas tu lepas makan kita boleh takbir. Sebelum nak baca Quran kita boleh takbir. Lepas baca Quran kita boleh takbir. Terjaga tengah malam kita boleh takbir. Itu dah berlalu dah. Dah berlalu dah semalam. Sampai bila? Sampailah Tok Imam nak angkat takbir semayang sunat hari raya pada pagi tadi. Itu dinamakan takbir mursal. Kemudian tuan-tuan sekalian, apabila Tok Imam panggil salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selepas semayang sunat hari raya. Sebab apa Tok Imam takbir? Sebabnya itu adalah takbir muqayyad. Sebab apa Tok Imam takbir? Tok Imam takbir selepas semayang sunat hari raya. Tuan-tuan sekalian, kemudian duduk sejam tu, kita nak takbir boleh tak? Tak boleh dah. Tuan-tuan sekalian, bila pula kita boleh takbir? Baik, apabila kita semayang sunat qabliyah Zuhur, habis semayang sunat qabliyah Zuhur tadi, tuan-tuan sekalian, kita pun takbir seorang-seorang kita. Kemudian apabila kita semayang berjemaah atau semayang seorang diri kita, semayang Zuhur, kita pun takbir. Habis semayang Zuhur, kita pun semayang ba'diyah Zuhur, kita pun takbir. Sebelum semayang Asar, tuan-tuan sekalian, kita semayang qabliyah Asar, kita pun takbir. Habis semayang Asar tadi, kita pun takbir. Kemudian tuan-tuan sekalian, ni kita habis-habis baca Quran, kita nak takbir raya boleh tak? Tak boleh. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita nak baca Quran, kita takbir boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Itu adalah takbir muqayyad. Sekarang ni kita berada sekarang ni kita ada di fatrah takbir muqayyad. Takbir muqayyad mana kena semayang dulu, barulah kita boleh takbir. Baik tuan-tuan sekalian, lepas maghrib lagi tu kita takbir. Sebelum maghrib kita ada semayang sunat, takbir. Lepas maghrib kita ada semayang sunat, takbir. Sebelum semayang Isya kita takbir. Lepas semayang sunat Isya. Lepas
Aisyah, kita takbir. Habis semayang Aisyah, kita semayang sunat Aisyah, takbir juga. Tengah malam kita bangun tahajud, takbir juga. Bangun-bangun pagi, tuan-tuan sedang kita semayang apa? Sunat fajar. Sunat fajar sebelum semayang subuh, takbir juga. Lepas semayang subuh, kita takbir juga. Sampai bila? Sampailah tuan-tuan sedang pada 13 Zulhijjah. Bila? Hari ni 10 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13. Pada 13 Zulhijjah. Pada hari apa tuan-tuan sedang? Hari ni hari Ahad, 10, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Nah tuan-tuan sedang 10, 11, 12, 13. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Pada hari Rabu ni, tuan-tuan tulis di ruang komen, kita boleh takbir bila? Pada hari Rabu ni, sampai pada hari Rabu ni, lepas asar kita boleh takbir lagi. Lepas sembahyang asar kita boleh takbir lagi. Hari Rabu ni, lepas kita sembahyang asar kita boleh takbir lagi, kemudian tak boleh dah takbir. Tak boleh dah takbir. Tidak dibenarkan takbir lagi. Tapi korban masih lagi boleh buat, tuan-tuan sekalian. Korban masih lagi boleh buat. Sampai bila korban boleh buat? Korban boleh buat sebelum maghrib. Sebelum maghrib 13 Zulhijjah pada hari Rabu ni. Apabila kita sembelih sebelum maghrib, masih lagi dinamakan ibadah korban. Kalau kita sembelih lepas maghrib, maka dinamakan sembelihan biasa. Kalau kita pergi bagi daging tersebut, daging itu adalah daging sedekah biasa, bukan sedekah ibadah korban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pembahagian yang harus, pembahagian daging, tuan-tuan sekalian. Pembahagian daging yang harus macam mana, tuan-tuan sekalian? Pembahagian daging yang harus ni macam mana? 1/3 ambil kat kita, 1/3 bagi pada orang kaya, 1/3 bagi pada fakir miskin. Baik, contoh tuan-tuan sekalian. Contoh daging korban yang kita dapat berapa? Dapat 12 kilo. Bila dapat 12 kilo, tuan-tuan, 1/3 iaitu 4 kilo ambil kat kita untuk makan isteri, anak dan diri kita. Tak boleh ambil lebih. Ambil 4 kilo sahaja. Jika daging korban keseluruhan panggu kita tu dapat 12 kilo. Kalau 15 kilo, 5 kilo lah. Sekarang ni kita 12 kilo, 4 kilo sahaja. Baik, 4 kilo lagi tu tuan-tuan sekalian, kita bagi pada anak kita yang kaya. Kita bagi pada jiran kita yang kaya. Siapa-siapa sahaja yang kaya, kita bagi sebagai hadiah. Jangan bagi sebagai sedekah, bagi sebagai hadiah. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, kita bagi pada fakir miskin itu 4 kilo. 4 kilo bagi pada fakir miskin. Pilih cari fakir miskin yang berdekatan dengan kita. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu pembahagian yang harus. Pembahagian yang bagus ini tuan-tuan sekalian macam mana? Pembahagian seperti mana yang Nabi SAW buat macam mana? Nabi buat korban, Nabi makan juga daging yang Nabi buat korban tu. Jangan tak makan langsung tuan-tuan sekalian. Kalau sekiranya kita boleh capai daging tersebut, boleh pi ambil daging tu, maka sunat kita pi ambil daging tu. Tuan-tuan sekalian, jangan pula kita kata kalau kita buat korban dapat 15 kilo semua bagi pada fakir miskin, kita kata itu yang lebih aula. Tak, tuan-tuan sekalian, itu tak aula. Makruh, bahkan makruh disebabkan kita tak makan, sedangkan kita boleh capai daging tersebut untuk ambil. Tuan-tuan sekalian, cara Nabi macam mana? Nabi ambil hati sikit. Tuan-tuan sekalian, Nabi ambil hati sikit, kemudian Nabi ambil dalam segenggam. Segenggam ni maknanya sekali masak tengah hari, sekali masak malam. Sekali masak sahaja, sama ada tengah hari atau malam, tuan-tuan sekalian, ataupun time bila-bila sajalah. Nabi ambil segenggam daging, Nabi masak, dan Nabi ambil sedikit hati, Nabi masak, makan. Nabi makan, ahli keluarga Nabi pun makan juga. Kemudian yang lain tu tuan-tuan sekalian, Nabi bagi pada fakir miskin. Itu yang bagusnya tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Objektif kita melaksanakan ibadah korban ni memang kita bagi pada fakir miskin. Orang kaya tak dapat pun tak apa. Orang kaya tak dapat pun tak apa. Tapi kalau kita nak bagi, tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Tapi jangan lebih pada maknanya janganlah kita bagi banyak sangat. Biarlah kita bagi lebih pada orang miskin dalam keadaan mentah-mentah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pembahagian yang haram ni macam mana tuan-tuan sekalian? Pembahagian yang haram ni kita dapat 12 kilo, 1/3 kita ambil kat kita. Itu 4 kilo kita ambil kat kita. Lepas tu yang baki lagi 2/3 tu, tuan-tuan, kita bagi semua sekali pada orang kaya. Sikit pun tak bagi pada fakir miskin. Sikit pun tak bagi pada fakir miskin. Ini adalah pembahagian yang haram. Agihan yang haram. Agihan dari korban yang haram. Sedangkan orang fakir miskin ni
dia mesti kena memiliki sekurang-kurangnya satu tumpuk 300 gram. No, tuan-tuan sekalian, sekurang-kurangnya 300 gram pi bagi pada fakir miskin. No, kalau sekalian tak mau bagi pada fakir miskin langsung, tuan-tuan sekalian, sekurang-kurangnya ambil 300 gram pi bagi pada fakir miskin. Tuan-tuan tulis di dalam komen 300 gram. Setiap tumpuk 300 gram. Setiap tumpuk ambil 300 gram. Nah, tuan-tuan sekalian, rujukan ini adalah rujukan daripada fatwa Brunei lah, tuan-tuan sekalian. Dia kata 300 gram. 300 gram ambil pi bagi pada fakir miskin sekurang-kurangnya. Tapi kita tak anjur lah 300 gram saja, biar bagi pelebih untuk bagi pada fakir miskin. Semua bagi pada fakir miskin pun tak apa, kita ambil sikit ya tuan-tuan sekalian. Orang kaya tak bagi pun tak apa juga. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi, kalau sekiranya kita dapat satu tumpuk, contoh kita dapat satu tumpuk, tuan-tuan sekalian, kita dapat satu tumpuk, contohnya panggu kita dapat 12 kilo, ni 12 kilo, kita ambil, kita masak semua, boleh tak? Hukum adalah haram, tak boleh kita masak semua. Maknanya kita kena ingat bahawasanya ada panggu orang miskin yang wajib kena bagilah keadaan mentah-mentah. 300 gram tu mesti kena tarik bagi pada fakir miskin dalam keadaan mentah-mentah. Tidak boleh kita masak semua sekali. Tidak boleh kita masak semua sekali. 300 gram mesti kita kena bagi pada fakir miskin. Yang lain tu kita nak masak buat kenduri tak ada masalah lah. Kebanyakan orang ni, tuan-tuan sekalian, dia buat korban, dia masak semua sekali. Fakir miskin tak ada langsung. No, fakir miskin tak ada langsung. Tak boleh lah tuan-tuan sekalian. Biarlah kita ambil sikit 300 gram pergi bagi pada fakir miskin lah, kata mentah-mentah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, isu yang keempat yang kita nak sentuh tentang upah. Tentang upah, tuan-tuan sekalian. Baik. Apa hukum kalau sekiranya kita jadikan daging ataupun tanduk ataupun apa-apa saja yang ada pada tubuh badan binatang yang kita laksanakan ibadah korban untuk jadikan upah, hukum adalah haram, tidak dibenarkan, seperti mana Nabi SAW kata dalam hadis lah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh rujuklah hadis tersebut. Baik. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, ahli jawatan kuasa melaksanakan ibadah korban memutuskan orang yang main buat kerja, orang lapar, orang bersih, orang yang duk buat cuci-cuci, tuan-tuan sekalian, orang yang main gotong royong lah, orang yang main bantu, kita bagi 2 kilo. Termasuklah orang yang sembelih, bagi 2 kilo. Lepas tu orang yang main tengok saja tu, kita bagi kat dia 1 kilo sudahlah. Kita kata eloklah, dia pun tengok saja aja, kita bagi 1 kilo sudahlah. Orang yang main buat kerja, orang yang datang main buat kerja, tuan-tuan sekalian, orang main sembelih pun semua, kita bagi 2 kilo. Maknanya tuan-tuan sekalian, dia dah letak dah di situ ganjaran pada orang yang main buat kerja, orang yang sembelih, kita bagi 2 kilo, orang yang main tengok saja, kita bagi 1 kilo. Tuan-tuan sekalian, ini adalah haram, tidak dibenarkan. Kalau nak bagi, tuan-tuan sekalian, bagi semua 1 kilo. Orang main buat kerja, kita bagi 1 kilo. Orang lapar, kita bagi 1 kilo. Orang sembelih, kita bagi 1 kilo. Orang main tengok saja, kita bagi 1 kilo. Orang yang tak main tengok langsung pun, kita bagi 1 kilo juga. Duduk corak kampung, tuan-tuan sekalian. Boleh? Tak ada masalah. Kalau pembahagian macam tu, tak ada masalah. Tapi jangan bagi berat sebelah. Orang buat kerja, kita bagi lebih. Habis tu, tuan-tuan sekalian, habis tu kita nak bezakan orang yang main buat kerja ni dengan orang yang tak buat kerja. Kita nak bagi kelebihan pada orang buat kerja ni macam mana? Tuan-tuan sekalian, kita beza dengan duit lah. Kita bagi upah duit lah. No? Semua dapat 1 kilo, orang buat kerja pun dapat 1 kilo, orang sembelih dapat 1 kilo, orang tak main buat kerja pun dapat 1 kilo, orang main tengok saja pun dapat 1 kilo. Cumanya tuan-tuan sekalian, lebih dia orang buat kerja ni kita bagi duit. Kita bagi duit, contohnya seorang dapat RM20, seorang dapat RM30, seorang dapat RM50. Itu lebihan, itu yang betul sebenar-benar upah, tuan-tuan sekalian. Itu upah yang perlu kita kena bagi. Bagi dengan duit. Jangan libatkan daging korban untuk sebagai upah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap moga-moga ibadah korban kita ni, tuan-tuan sekalian, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah